A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Taala di mana diberi kesempatan lagi oleh Allah untuk kita mengerjakan ketaatan kepada Allah. Dan alhamdulillah akhirnya kita sampai juga kepada 10 malam terakhir, malam yang paling istimewa. Kerana apa? 10 malam akhir ni dia ada malam Lailatul Qadar yang Allah sebut dalam Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alfi syahr tanazzalul malaikatu waruh fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Allah kata malam Lailatul Qadar ni lebih baik daripada 1000 bulan. Yang mana pada malam itu turun ni banyak malaikat akan turun ke atas muka bumi ni, yang mana dia membawa barakah, dia membawa rahmat. Pergi, kata Ibn Katsir, dia pergi, malaikat ni pergi kepada orang-orang yang beribadah, orang yang bersolat, orang yang berzikir, orang yang membaca Al-Quran. Ini. Dan Aisyah kata, bila masuk 10 malam terakhir dia, Nabi akan apa? Bersungguh-sungguh, yajtahidu. Nabi akan bermujahadah, maksudnya bermujahadah. Bermujahadah ni Nabi fokus bersungguh-sungguh nak tumpukan 10 malam akhir ni. Sehingga kan Aisyah dia tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apa benda kita nak cakap kalau kita tahu malam tu malam Lailatul Qadar? Ini kita kena amalkan. Ini Nabi kata apa? Kalau bacalah, kata Nabi, bacalah Allahumma innaka afun tuhibbul aufa fa'fu anni. Ya Allah, kau maha pemaaf, kau suka memaafkan, maafkanlah aku. Bermakna apa? Dalam arti kata lain, malam Lailatul Qadar ni malam kita memburu kebaikan dan malam kita mencari keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ulang benda tu. Mana intipati pada malam Lailatul Qadar ni kita sangat-sangat mengharapkan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau saya fokus kat situ. Saya nak sebelum kita ni berakhirnya hidup kita ni, nak kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah memang suruh kita copek-copek, doreh kan, pergi mencari mendapatkan keampunan Allah. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Segeralah kamu pergi mendapatkan apa? Maghfirah, keampunan Allah, dan juga balasan syurga yang seluas langit dan bumi. Allah bukan suruh kita buat benda sia-sia. Allah suruh kita kejar keampunan Allah dengan taubat. Ini malam 10 malam terakhir, sepatutnya kita rasa sedih Allah ni. Inilah peluang akhir-akhir ni nak dapatkan keampunan Allah. Jadi janganlah kita sehingga terhalang daripada mendapat kebaikan ini. Sebab apa? Ada perkara yang akan menghalang kita daripada mendapatkan kebaikan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Imam Mufassirin Mujahid dia kata, puasa, qiyam, sedekah, amalan soleh yang kita buat pada malam Lailatul Qadar ni lebih baik daripada 1000 bulan. Dan As-Sa'idi dia kata dalam tafsir dia, manusia ni boleh hidup lebih kurang dalam 80 tahun lebih saja. Adapun malam Lailatul Qadar ni, walaupun dia satu malam saja, kebaikan dia lebih daripada 83 tahun. Kita ni Allah, entah-entah saya lah sendiri, entah-entah tak tahulah, sampai aku tak umur 60, sampai aku tak umur 70 kan, entah-entah 40 lebih dah Allah dah jemput. Tapi betapa hebat malam Lailatul Qadar ni, kalau kita kejar, pahala dia tu lebih baik daripada 1000 bulan, lebih kurang 83 tahun. Pada malam tersebut malaikat turun daripada langit ni beramai-ramai. Jadi jangan kita tak boleh lepaskan peluang yang hebat ni. Sebab itu Nabi sendiri pun pada 10 malam terakhir akan bersungguh-sungguh.
Aisyah kata Nabi akan ikat kain. Maksud ikat kain ni bersungguh-sungguh fokus kepada ibadah, ketaatan. Banyak zikir, banyak istighfar, banyak taubat, banyak baca Al-Quran, iktikaf. Jadi jangan sampai kita terhalang. Kita takut kita terhalang daripada dapat kebaikan ni disebabkan 4 perkara. Kata Imam Ibn Qayyim tentang jihad. Ni cerita jihad. Jihad ni ada jenis-jenis dia. Jihad yang paling tinggi, paling besar ni perang lah. Perang fisabilillah. Berperang kerana Allah Ta'ala, meninggikan kalimah Allah. Dan dia ada jenis jihad yang lain yang kita tak nampak. Kita sedang berjihad dengan siapa, memerangi siapa. Ada 4 perkara yang mungkin menghalang kita daripada mendapat kebaikan malam Lailatul Qadar. Kata Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, bagaimana kamu nak mengalahkan musuh-musuh kamu yang kamu boleh lihat dengan mata kamu, sedangkan kamu tak boleh kalahkan musuh yang tersembunyi yang kamu tak dapat lihat. Dia akan mengalahkan kita. Kita tak nampak dia. Dia ada dengan kita. Ada dalam diri kita. Kata Imam Al-Qayyim kena 4 perkara kita kena mujahadah. Bermujahadah. Jihad dah tu. 4 perkara. Yang pertama kata Imam Al-Qayyim, jihadun nafsu. Hendaklah kamu berjihad menentang nafsu. Nafsu ni suka. Dia akan bawa kita bermalas-malas. Tak apalah. Baca Quran, nanti kau jap lagi. Dia bisik dalam hati kita. Lama kita pun daripada rajin jadi malas. Daripada bertangguh langsung tak baik. Tu yang tak nak. Inna nafsa la amaratu bisu. Sesungguhnya nafsu itu sentiasa mengajak manusia melakukan apa? Kejahatan. Akhirnya kita pun terhalang. Terikut kehendak nafsu, terhalanglah kita daripada mencari kelebihan malam Lailatul Qadar. Jadi kita tak nak kalah dengan nafsu. Kita nak menang. Jadi nak menang kena jihad, mujahadah, melawan nafsu. Yang kedua kata Ibn Qayyim, jihadul hawa. Berjihad menentang hawa. Hawa ni pasangan kepada nafsu lah. Nafsu kita dia, hawa ni dia akan membuatkan diri kita ni tunduk kepada benda-benda yang jahat. Menunduk kepada kehendak nafsu, melanggar perintah-perintah Allah. Buat perkara yang haram ni kita tidak mahu. Kenapa? Mengikut hawa nafsu ni orang yang lemah. Orang yang tunduk kepada nafsu kita tidak mahu. Ini kata Nabi SAW, Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik, orang yang bagus, yang hebat ni, orang yang sentiasa menghitung diri dia, melihat amalan dia, cukup ke tak cukup nanti besok nak jadi bekalan akhirat, dan dia bersedia beramal untuk kehidupan selepas mati ni. Dan ada pun kata Nabi, al-ajizu, orang yang lemah. Orang yang lemah ni kata Nabi, man atba'a nafsahu hawaha wa yatamanna Allah. Orang yang lemah ni adalah orang yang suka mengikut hawa nafsu dia, melanggar perintah-perintah Allah, kemudian dia mengharapkan Allah akan ampunkan dia. Mana boleh, kan? Jadi ini kita tidak mahu. Kita kena perangi dia, berjihad supaya diri kita ni jadi kembali mulia, dapat kelebihan-kelebihan yang Allah janjikan. Dan ketiga kata Ibn Qayyim, jihadul syaitan. Hendaklah kamu berjihad menentang syaitan. Kita kena ingat siapa syaitan ni. Allah kata, wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Janganlah kamu ikut jejak langkah syaitan, kerana syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu. Syaitan ni suka ajak manusia buat benda jahat. Ya'murukum bisu'i wal fahsya. Dia sering suka menyuruh kamu manusia ni buat perkara-perkara yang mungkar, perkara-perkara yang merosakkan. Jadi syaitan ni ada 2, kita kena ingat. Minal jin niatu wanas. Daripada kalangan jin dan juga di kalangan manusia. Dengan jin ni, syaitan jin ni kita tak nampak dengan mata. Tapi dia ada, dia ajak kita buat benda bukan-bukan, merasuk kita supaya buat benda yang jahat. Adapun jin di kalangan manusia ni memanglah kita tak kenal dia. Dia kat muka dia rupa manusia, tapi dia tak ada tulis pun kan. Tak ada name tag ke, saya syaitan ke, tak ada. Kat muka dia pun kita tak nampak dia syaitan ke tak. Tapi kalau kita ada ilmu, kan, kita dibekalkan dengan ilmu, baru kita nampak, oh ni perbuatan ni tak boleh, ini salah. Jadi kena hati-hati.
Syaitan ini kata Allah, innahu lakum adu mubin. Dia adalah musuh yang nyata bagi kamu, kita kena lawan. Sebab apa? Syaitan ni akan mengajak kita apa? Melalaikan kita, dan akhirnya kita pun tak nak mengejar dah malam Lailatul Qadar ni. Kita jadi long lay. Kita jadi asyik dekat atas bantal. Tak maulah, mana kita cuba 10 malam terakhir ni, 10 hari. Dikatakan ulama bila masuk je malam 25 akhir, para salaf bila masuk je malam 25 akhir tu, mereka pakai baju cantik-cantik, berwangian. Maknanya bersedialah, macam nak menyambut kekasih. Sebab mereka melihat malam Lailatul Qadar ni nilai dia besar. Sebab itu dia bersedia dengan wangi-wangian, baju yang cantik. Macam kita nak jumpa apa? Pertama kali ni nak pergi meminang isteri, takkan pakai selekeh, mesti smart kan. Minyak wangi tu sampai pintu pagar tu boleh bau. Zam. Itu ulama orang para generasi salaf bersedia, nampak, untuk malam Lailatul Qadar, menyambut malam Lailatul Qadar dengan amalannya, dengan zikirnya, dengan taubatnya, istighfar. Jadi kita tak nak terhalang disebabkan apa? Lemahnya kita mengenali mana ini ajakan-ajakan syaitan. Jadi kita kena bekalkan diri kita ni dengan ilmu-ilmu yang mana dia akan menguatkan prinsip dan pegangan hidup kita. Dan yang keempat, yang terakhir, kata Imam Ibn Qayyim, hendaklah jihad menentang dunia. Jihadu dunia. Itu dia. Dunia juga boleh melalaikan kita. Keasyikan dunia ni akhirnya kita seronok. Sepatutnya kita kejar malam Lailatul Qadar. Dia jadi apa? Mengejar apa? Malam apa? Pergi ke Kamdar lah. Dulu ada Kamdar kan? Sekarang dah tak ada. Malam pergi ke Kamdar. Jadi tak mau. Kita nak malam mengejar Lailatul Qadar. Jadi dunia ni bahaya. Dunia ni mengasyikkan. Dia akan menarik kita, melalaikan kita. Kita jadi sibuk. Tiba-tiba kita sibuk kan? Kita rasa ini tak ada masa ni. Kerja. Tugas penting. Kan? Kita rasa ini penting sangat. Urusan dunia ni terlalu penting sampai lama-lama kita takut apa? Tak ada masalah nak berurusan tentang urusan dunia, tapi jangan sampai kita akhirnya tertinggal akhirat. Sebab apa? Nikmat dunia berbanding akhirat ni sikit. Kata Nabi SAW, ma ad-dunya fil akhirah illa mithlu yaj'alu ahadukum asbi'ahu fil yammi thumma anzur ma yarja'. Kata Nabi SAW, perumpamaan nikmat dunia dengan akhirat itu adalah seumpama salah seorang daripada kamu ambil jari dia, celup dekat dalam laut tu. Tuan tengok apa yang ada dekat jari. Yang tinggal dekat jari itulah nikmat dunia berbanding dengan nikmat akhirat yang seluas laut tu. Subhanallah. Jadi gunakan peluang yang sebaik-baiknya pada malam ini, malam 10 terakhir ini, bermujahadah, bersungguh-sungguh, niatkan kepada Allah supaya kita dapat mengerjakan ketaatan dan akhirnya mendapat keampunan Allah SWT. Nabi kata apa? Man qama Lailatul Qadar. Siapa yang bersungguh-sungguh beribadah, melakukan ketaatan pada malam Lailatul Qadar, iman wa ihtisaban, penuh keimanan, yakin kepada Allah, pasti Allah akan bagi balasan yang baik dan pasti kita akan dapat ganjaran yang baik daripada Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah akan ampunkan dosa dia. Itu pada malam ni bersegeralah kita mendapatkan keampunan Allah. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Bersegeralah kamu dapatkan keampunan Allah dan balasan syurga yang seluas langit dengan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yang mana orang-orang alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, orang-orang yang menginfak hartanya dalam keadaan susah dan senang. Itu antaranya. Dia ada banyak lagi kan, tak cukup masa. Saya ambil satu itulah. Antaranya orang yang menginfakkan hartanya dikala dia senang ataupun dia susah. Dia suka bersedekah. Itu antara ciri-ciri orang yang mengejar keampunan Allah dan orang yang mengejar balasan syurga yang seluas langit dan bumi. Jadi itu sajalah saya rasa untuk malam ini. Saya takut nanti ambil masa yang panjang.
Dan saya cuma nak mengajak untuk pada malam ini kami ada satu projek untuk 10 malam terakhir ni kita cuba kumpulkan dana projek membina wakaf untuk membina saliran air. Saliran air bersih, membekalkan air bersih kepada pelarian Syria di Kem Jarabalus, yang mana dia air itu kita ambil daripada Sungai Furat, masuk ke dalam tangki, kemudian diproses bersih, kemudian air itu akan diagihkanlah kepada penduduk dan pelarian Syria lah yang berada di Kem Jarabalus. Dan saya mengajak sekiranya berminat, insya-Allah saya ada bawa tabung, bolehlah isikan maknanya infak dan sedekah kita itu dalam tabung tersebut. Mudah-mudahan dia termasuk di dalam amalan-amalan mengejar malam Lailatul Qadar. Sekadar itu saja untuk malam ini, dan saya memohon maaflah sekiranya ada terkasar atau silap bahasa, dan mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak masjid kerana sudi memberi laluan kepada amal Palestinah dan saya pada malam ini untuk sama-sama kita bertazkirah pada malam 10 malam terakhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.